pentingnya kita tenang. Sebab tu orang-orang yang tenang, tok-tok guru depa boleh buat amalan-amalan yang mudah. Nah, cerita tentang guru ustaz masa di Kedah dulu. Ustaz Ni'mat Yusof nama dia. Dia kalau perempuan mengaji buka Badariah, Ustazah Badariah tu menantu dia lah. Ustaz No'man tu anak dia. Badariah mengajak tajwid. Mengajak Quran tajwid tu. Dia menantu. Ustaz Ni'mat Yusof ni dia muka dia tenang. Dia pun cerita satu hari dia pergi ke London, berjalan di kota London. Bila berjalan di kota London, ada dua pasangan couple, laki perempuan. Tengok muka dia. Depa dua-dua mai kat dia. Dia kata muka you begitu tenang, dia kata mesti you seorang yang tenang. Bermakna kita, dia kata kalau kami yang tengok muka tuan pun tenang, mesti tuan seorang yang tenang. Tu dia tuan-tuan, muka guru kami memang kalau kita tengok muka dia basah tenang ya, tak ada nampak kelang kabut. Nampak dia macam redha saja dengan segala ketentuan Allah. Tu orang yang tenang, orang yang jiwanya mutmainnah, dia tak keluh kesah, dia tak resah gelisah. Muka dia kita nampak wajahnya wajah yang memberi ketenangan. Sampai orang-orang kafir Mat Saleh couple tengok muka dia duduk berjalan di London, dia pun mai. Dia pun kata saya tengok muka tuan, dia kata begitu tenang, mesti tuan seorang yang lebih tenang lagi. Sebab kami, aura tuan tu kami yang tengok ni pun dia kata boleh nampak dan rasa tenang. Lebih lagi tuan tubuh mesti lagi tenang. Ustaz Ni'mat tak tahu nak jawab apa. Sengat gitulah. Artinya anak murid dia nak beritahu kat kita semua nak jadi orang yang tenang ni kena redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu di antara kata-kata akhirat dia sewaktu dia nak meninggal dunia, dia sebut hari tajang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tu di antara zikir yang bini dia bagi tahu, isteri dia bagi tahu ketika mengiringi dia naik ambulan nak pergi ke hospital hari last dia. Jadi depa duk naik ambulan tu, dia duk baca zikir tu sampai habis umur dia. Dalam ambulan ke dia dalam hospital, ustaz asal dalam ambulan dia habis, tak dan sampai hospital. Apa dia zikir terakhir yang ayah dia, yang suami dia baca, iaitu apa yang menampak di wajah dia, apa yang kita tengok wajah dia tenang tu, itu yang dijadikan amalan dia. Apa dia redha Allah sebagai Tuhan, dia redha Nabi Muhammad sebagai Nabi, dia redha Islam sebagai agama. Tenang, mati tenang, mutmainnah. Kemudian kawan dia juga murid dia, kawan dan juga rakan mengangkat murid, rakan bincang, rakan sejawat, rakan sekelas. Dia bila tengok wajah kawan dia ni meninggal dunia, dia tengok wajah Ustaz Ni'mat ni ketika meninggal tu, dia menangis terisak-isak. Nama apa? Mufti Penang sekarang ni, Dr. Wan Salim. Dr. Wan Salim bila tengok wajah Ustaz Ni'mat yang meninggal tu, dia menangis. Pasal apa menangis? Dia kata, "Allah, tak macam wajah orang mati. Nampak macam wajah orang tidur," dia kata. Bukan wajah orang mati, dia kata. Kalau tengok wajah orang mati, dia sekecut, dia pucat. Ni dia kata macam ustaz duk tidur. Dia kata Ustaz Ni'mat macam duk tidur, macam duk senyum tidur. Dia kata tu yang aku teriak, dia kata tak boleh tengok, dia kata sebab menangis terisak-isak mufti ni, Mufti Penang. Pasal apa? Dia seronok, dia kata tengok sampai tak tahu nak baca mana, menangis berasa sebab tengok wajah kawan dia. Dia kata aku pun nak mati macam tu juga. Dr. Wan Salim kata aku pun kalau boleh nak mati jadi mayat macam tu juga. Handsome sampai mati pun duk handsome lagi. Bukan takat handsome, tenang tu. Wajah tenang, sejuk mata kita tengok, sejuk mata memandang. Bukan kata kita, orang kafir pun tengok berasa tenang. Jadi tu cerita tenang yang Ustaz kata kena kita ambil sebagai satu daripada perkara yang penting ada dalam diri kita, supaya dengan ketenangan itulah kita dapat buat amal yang kita duk sebut adab-adab ni. Sebab kalau kita tidak ada adab, nak mengamalkan adab, tak tenang, tak boleh kita gopoh gapah.
Nah, tapi kalau kita tenang baru kita ingat. Nak baca bismillah, nak minum, nak makan. Dengan tenang lah. Kalau tak tenang, tak lupa nak baca bismillah. Begitu juga nak makan, kita teringat. Tenang dulu, kita ingat makan tangan kanan. Makan kena duduk. Tapi kalau kelang kabut, berdiri pun makan. Nah? Makan tangan kiri. Semua tu kerana kita tidak ada ketenangan. Punca dia. Begitu juga ambil wuduk, kelam kabut, doa lepas wuduk, lupa. Basuh kepala nak baca apa, basuh muka nak baca apa, basuh tangan baca apa, basuh kaki baca apa, semua ada baca dia. Tapi kalau kelam kabut, semua kita tak boleh baca, lupa. Nah? Baik. Begitu juga solat. Solat kalau tak tenang, lupa rakaat. Solat kalau kita tak tenang, kita duk sabut, tak tahu baca apa. Apa hak kita baca pun kita tak tahu. Apa yang kita zikir pun kita tak tahu. Sebab tak ada ketenangan. Pentingnya tenang di dalam hidup kita. Sebab tu Nabi kata dah, ketenangan itu daripada Allah dan gopoh-gopoh itu daripada syaitan. Jadi tuan-tuan yang puan sekalian, cool. Tenang tu cool, relax, jangan gopoh, jangan gapah, jangan emosi. Dengan ketenangan ini satu kemenangan. Orang yang tenang, orang yang menang. Orang yang kelang kabut, orang yang kalah. Dia cepat terbakar, dia cepat koyak, dia cepat apa lagi orang bagi? Cepat down. Sebab apa? Sebab dia tidak rasional, dia tidak ada ketenangan. Sebab tu orang yang nak menang dalam debat, orang yang nak menang dalam hujah, orang yang tenang. Orang yang kelang kabut, dia tak boleh hujah dengan baik. Dia akan emosi. Dia akan tewas. Dia tak boleh rasional, dia tak boleh logik. Sebab apa? Sebab dia adalah ditenggelam dengan emosi. Bila tenggelam emosi, rasional hilang. Yang datang hanyalah emosi perasaan, nafsu, bukan akal. Satu akal mesti dia dipartnerkan dengan tenang, baru akal kita berfungsi. Kalau tidak ada ketenangan, akal kita pun tidak berfungsi. Lupa. Sebab tu Ustaz kata semua kita buat jadi lupa bila akal kita sudah tidak tenang. Jadi bila hati kita tak tenang, jiwa kita tak tenang, akal kita pun jadi tumpul. Padahal akal tu dia ada isi, ada maklumat, ada disimpan memori. Tapi oleh kerana jiwa kita tak tenang, hati tak tenang, dia pun tidak boleh berfungsi. Waktu pentingnya jantung yang tenang, hati yang tenang, baru dia akan berfungsi. Tidak, dia akan pun tak berfungsi.